Dalam video yang lepas, aku nak highlight dua komen daripada nakama kita. Yang pertama daripada Mr. Shokai. Pasal bagi aku setuju. Aku rasa diorang mesti ada kaitan dengan orang penting. Macam Shanks dah confirm keturunan Celestial Dragon. Mungkin bagi ada kaitan dengan Rocks. Umur sama, mungkin diambil di tempat yang sama di God Valley. Dia bertanya macam gitulah. Seterusnya, komen yang datang daripada Kumi7287. Pada pandangan aku, berkemungkinan bagi ni salah seorang dari keturunan besar. Aku tak pasti kerabat apa sebab Oda tak pernah reveal pasal bagi punya back pass. Macam mana boleh jadi lanun, siapa parents dia. But yang menarik perhatian aku, kenapa style rambut bagi sebiji macam Vivi? Adakah berasal dari kaum Nefertari juga? Punyalah Oda jaga watak bagi ni sampai jadi Warlord, jadi Yonko and mungkin jadi Pirate King. Terbaik gila komen daripada Kumi7287. So guys, jangan lupa untuk drop your comment untuk aku bawakan dan highlight dalam video yang seterusnya. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koberto and welcome back to my channel again and again. Gila lah, berapa video dah berturut-turut back to back showing that I am really committed untuk produce video-video dekat YouTube ni. So guys, selamat datang ke my channel. So guys, dalam video ni kita nak akan borakkan berkenaan dengan chapter 1092 full spoiler. Chapter 1092 bertajuk The Tyrant Attacking Holy Land Incident. Cover page untuk chapter ini akan menunjukkan Jinbei yang sedang berenang dengan ikan remora yang hanya berada dekat dengan dia lah. Cerita untuk chapter ini dimulakan dengan Kuma yang telah pun tiba di Marijoa. Kerana itu, ada beberapa pengawal telah muncul dan bertindak untuk menghentikan Kuma. Namun Kuma telah menggunakan serangan Ursus Shock yang melenyapkan mereka semua. Dalam masa yang sama, ada juga Tenryubito telah pun tercedera pada ketika itu. Tidak lama daripada itu, Fleet Admiral Sakazuki Akainu terpaksa munculkan dirinya kerana keadaan ini akan membahayakan world government kalau dibiarkan, dan Akainu kata dia sendiri yang akan hentikan Kuma. Akainu berkata, "Hey Kuma, apa yang cuba kamu lakukan?" Akainu fikir apa yang telah menyebabkan boneka yang tidak mempunyai kesedaran ini boleh mengamuk dengan seorang diri di tanah yang suci ini. Kononnya. Kemudian Akainu bertarung dengan Kuma. Akainu telah mencairkan wajah Kuma dan dikatakan juga dalam summary ini di mana bukan hanya muka Kuma, bahkan kaki Kuma juga berkemungkinan besar telah pun cair dengan serangan magma Akainu yang bernama Mego, di mana serangan inilah serangan yang sama digunakan Akainu ketika berhadapan dengan Whitebeard sebelum ini, dan terlihat Kuma tidak mampu bertahan dan dia mula melarikan diri dan hilang dari situ. Tapi ternyata beberapa Tenryubito di situ telah pun menjerit dan menyuruh Akainu tangkap juga Kuma itu. Lalu kita ditunjukkan flashback untuk Akainu dan Kuma di mana 2 tahun yang lalu Akainu telah menangkap Bonnie, dan scene ini adalah sambungan dari chapter 595. Akainu beritahu Bonnie yang ayah dia Kuma mahu menjalani pembedahan modification kembali semula ke masa sekarang, yang mana kita ditunjukkan di Egghead Island. Terlihat Luffy telah menggunakan form Snake Man-nya dan berhadapan dengan Kizaru, dan dikatakan pertarungan antara Kizaru dan Luffy Snake Man ini akan ditunjukkan dalam beberapa panel. Lalu Kizaru dengan kemampuan cahaya pada kedua-dua tangannya, dia mampu memblok segala serangan yang datang dari Luffy, di mana Luffy pada ketika itu berikan serangan yang bertubi-tubi menggunakan tangannya. Nampaknya dari keadaan ini Luffy mungkin menggunakan serangan Gatling Gun kepada Kizaru, dan ternyata pada ketika itu serangan dan pertahanan yang dilakukan mereka berdua adalah dengan tangan yang bersalutkan haki, dan mereka langsung tidak menggunakan serangan yang baharu. Kizaru berkata, "Sekarang kau memang sangat kuat dan tough untuk berlawan dengan kau, seperti yang aku sangkakan, kerana kau mampu kalahkan Kaido." Dan dengan tiba-tiba Kizaru telah pun terbang menjauhi dari Pulau Egghead untuk menggunakan serangan seterusnya kepada Luffy. Kizaru berkata kelajuan adalah kekuatan, dan Kizaru terbang semula ke Egghead Island dan dengan pantas dia mampu menendang Luffy yang pada ketika itu masih dalam mode Snake Man-nya. Kerana itu Luffy terpelanting ke kawasan yang lain, dan dikatakan Luffy juga telah melanggar Frankie pada ketika itu. Namun nasiblah Thousand Sunny masih berada dalam keadaan yang selamat kerana ia telah mendarat atas Island Clouds. Disebabkan itu Bonnie telah bertindak dan menyerang Kizaru. Kizaru berkata,
kau sudah membesar dengan baik. Janganlah paksa diri aku untuk mencederakan ramai orang di sini kerana aku tahu masih ada nyawa-nyawa lain yang berada di pulau ini. Namun Bonnie tetap menyerang dan menendang Kizaru, tapi ternyata dia telah menendang barrier untuk Egghead. Lalu ditunjukkan Kizaru telah pun terbang di tengah-tengah control room di level phase dan berkata, inilah masanya untuk aku tamatkan Dr. Vegapunk ini. Dan pada 2 panel terakhir untuk chapter ini, kita akan dapat melihat orang yang bakal bergelar The King of the Pirates, Monkey D. Luffy, telah pun sedar kembali kerana degupan jantungnya dan bunyi the drums of the liberation. Dan kerana keadaan tersebut, Luffy telah transform ke form Gear 5-nya. Dan bukan hanya itu, Luffy juga telah menggunakan mod Giant-nya dan muncul di hadapan Kizaru sambil terlihat orang lain. Lalu Luffy terus menggenggam dengan tangannya yang sangat-sangat besar. Disebabkan itu, Dr. Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas dan Edison telah pun terkejut dan terkeluar biji mata mereka semua melihat Luffy mampu melakukan perkara seperti itu kepada Admiral Kizaru. Dan at the end of the chapter, the ancient robot yang sudah lama tidak berfungsi akhirnya matanya kembali bercahaya seolah-olah dia telah dihidupkan kembali disebabkan bunyi the drum of liberation dari Joy Boy kita. Dan tamat untuk ringkasan atau summary One Piece chapter 1092 dan nantikan full review aku berkenaan tentang alur cerita ini dan aku akan cuba berikan review terbaik aku kepada korang selepas ini. Dan untuk pengetahuan korang juga, minggu depan tak ada break, jadi kita akan dapat lagi melihat lanjutan pertarungan yang telah berlaku antara Luffy dengan Gear 5-nya menentang Admiral Kizaru ini. So guys, dalam chapter ni kita boleh tengok yang Kizaru nampaknya dia mula acknowledge kemampuan Yonko Luffy ni. Yalah, sebab dia nampak pertarungan daripada Luffy menentang Kaido sebelum ini. Yalah, seorang yang dijuluki sebagai the strongest creature in the world, still Luffy boleh kalahkan. Jadi nampaknya Admiral dekat sini dia tak macam Ryukugyu sebelum ini datang dengan seorang-seorang diri. Dia rasa dia boleh tapau semua, tapi tidak bagi Kizaru. Walaupun dia punya konsep of justice dia berbeza dengan Ryukugyu, tapi still dia ada pegangan yang mana bila dia datang bukan sahaja dia redah je, tapi dia datang dengan cautious. Dia berlawan dengan Luffy dengan penuh hormat, iaitu dia merasakan yang Luffy ini is somebody yang dia tak boleh take into lightly, ataupun kita kata dia tak boleh tengok Luffy ni seorang yang budak-budak dan dia boleh tapau bila-bila masa sahaja. Jadi kat situlah kita tengok kematangan dalam berlawan berbanding dengan Ryukugyu, antara Ryukugyu dengan Kizaru ni. Jadi aku tak tahu apa yang akan berlaku dalam chapter-chapter yang akan datang, cumanya kita boleh tengok yang pertarungan yang hebat bakal berlaku di antara Kizaru menentang Luffy. Begitu juga kita boleh tengok pertarungan antara Kuma menentang Akainu. Dan seperti yang aku cakap dalam short spoiler aku sebelum ni, yang aku cakapkan bahawa Kuma mungkin dia akan berhadapan dengan masalah apabila menentang Akainu, dan aku bagi tahu aku tak expect pun Kuma boleh menundukkan Akainu, cuma aku nak tengok the battle, macam mana pertarungan itu berlangsung, sebab kita sebelum ini tahu yang Kuma berada pada level Shichibukai, tapi Akainu memang berada next level lah. Dia kalau tengok dia lawan dengan Whitebeard pun, Whitebeard agak susah masa nak bertarung dengan Akainu, tapi itulah Whitebeard masa tu pun bukan waktu prima dia, tapi masa kalau lah Whitebeard datang dalam keadaan sihat walafiat, mungkin mendapat jugalah Akainu. Masa tu pun Akainu agak bermasalah masa nak lawan dengan Whitebeard, tapi anyhow kita boleh tengok yang Kuma telah kalah menentang Akainu. So aku tak tahu apa yang akan berlaku antara pertarungan Kuma versus Akainu dekat dalam chapter ni nanti, gambaran dia macam mana. Tapi kita tahu yang Kuma telah melarikan diri daripada Akainu, menunjukkan bahawa he is no match against Fleet Admiral. So guys, kat sini aku nak ambil kesempatan juga, aku nak beritahu bahawa esok insyaAllah aku akan ke Tanah Suci Mekah. Aku akan pergi ke sana untuk menunaikan umrah. Jadi dari situ aku nak ucapkan ribuan kemaafan seandainya aku ada tersalah tutur kata ataupun ucapan aku yang kurang senang bagi korang. Aku ucapkan ribuan kemaafan, minta maaf sangat-sangat. Dan please tolong doakan aku supaya aku selamat sampai di sana, berada dalam keadaan yang sihat walafiat tubuh badan, jasmani, fizikal dan rohaninya, supaya dapat aku kerjakan ibadah umrah dengan sempurna. Dan aku juga doakan kepada korang yang mana belum lagi sempat ataupun dapat berpeluang untuk menjejakkan kaki di Tanah Suci Mekah ataupun Madinah, aku doakan supaya Allah juga pilih korang dan terima dan jemput korang ke sana. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan segala urusan kita dunia dan juga di akhirat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the chapter review yang akan aku kongsikan tak lama lagi. So gang, until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi